Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak tahun 6? Okey, pada hari ini saya berpeluang untuk membuat sedikit video untuk awak belajar, untuk membantu awak belajar. Okey, sebelum kita mula belajar, saya ingin menerangkan dan mengingatkan setiap kali sebelum mula kelas, pastikan awak dah siap-siap baca doa dulu. Okey, supaya awak dimudahkan untuk faham dan untuk ingat pelajaran tersebut. Okey, yang kedua, memandangkan awak sudah berada di dalam tahun 6. Okey, kelas yang paling besar sekali di sekolah, ya. Okey, jadi sepatutnya awak menunjukkan contoh yang baik kepada semua adik-adik sewaktu kita dalam PKPB ni. Okey, cuba libatkan diri dalam PDPR dengan sepenuhnya. Okey, hantarkan tugasan yang cikgu-cikgu bagi. Okey, kalau ada yang tak faham boleh PM tanya cikgu. Cuba buat sepenuhnya tugasan, sebab itu adalah amat penting bagi awak. Macam yang kita dah bincang dalam Google Meet yang lepas. Ada kawan-kawan yang tak berpeluang untuk menyertai Google Meet. Okey, kalau awak suka kelas secara Google Meet, boleh bagi tahu kepada cikgu. Sesekali nak tengok dan nak tanya cikgu, boleh. Sebab kita tak buat selalu Google Meet, sebab awak pun masing-masing ada kekangan dengan handset dan sebagainya. Dan juga Google Meet pun dia makan data yang banyak berbanding awak tengok video macam sekarang ni. Okey, jadi selepas ni, sekiranya masih ada lagi yang tidak respon dengan PDP, awak dikira tidak hadir ke kelas. Jadi cikgu akan terpaksa hubungi awak dan buat tindakan yang selanjutnya. Okey. Kita masuk pada tajuk hari ini. Yang lepas kita dah sentuh bidang Al-Quran. Hari ini kita masuk kepada bidang akidah. Okey, bersedia dengan buku teks awak, buka muka surat 69. Okey, tengok muka surat 69. Okey, tajuk pertama bagi bidang akidah ialah sama, iaitu di bawah sifat-sifat Allah. Okey, dan macam sebelum tahun yang lepas awak dah tahu sifat-sifat Allah ada 20. Nama-nama Allah ada 99. Okey, jadi hari ini kita akan pelajari sifat-sifat Allah. Salah satunya ialah sama. Okey, dalam muka surat 69 dia tunjukkan situasi di mana ada seorang pelajar ni, dia duduk di tempat menunggu bas. Kemudian sambil duduk tu dia berzikir di dalam hati, subhanallah, subhanallah. Kemudian situasi lain, bila dia berjalan, dia terdengar ada kawan-kawan dia yang cakap jangan kawan dengan dia. Tapi sambil dia dengar tu, dia walaupun jauh dia boleh dengar, tapi muka dia tak menunjukkan dia marah atau dia kecewa. Okey, situasi kedua pula. Okey, situasi di mana sama-sama duduk keliling macam ni, kemudian mari kita baca surah Al-Baqarah bersama-sama. Situasi yang lain pula, orang tengah berdoa. Okey, ya Allah, ampunkan segala dosa. Okey, kita tengok pada muka surat 70. Kita nak kaitkan keempat-empat situasi ni apa sebenarnya kaitan dengan sifat Allah sama. Okey, ada perbualan antara seorang anak dan ibu dia. Okey, anak ni bertanyakan kepada ibu dia, sifat sama itu apa ibu? Okey, kemudian ibu dia menerangkan bahawa Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau bunyi yang sangat perlahan. Okey, sama tu maksudnya mendengar. Okey, jadi kalau Allah bersifat sama, maksudnya Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi itu kuat atau bunyi itu perlahan.
seperti bisikan hati manusia. Dalam hati pun Allah boleh dengar. Okey, pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Okey, walaupun sifat sama, iaitu sifat mendengar tu sama dengan manusia, tetapi berbeza. Sebab kalau manusia mendengar perlukan telinga, deria pendengaran. Kalau Allah tak perlukan bantuan apa-apa. Manusia boleh dengar dengan telinga tetapi terbatas. Kalau terlalu perlahan ataupun kalau benda tu dalam hati, kita tak dapat dengar, kita tak tahu. Tapi Allah boleh dengar walaupun sekadar bisikan dalam hati, walaupun jauh, kuat ke perlahan ke, boleh Allah tahu, tak ada batas. Okey. Kemudian kita selaku orang Islam, apa hukum kita beriman dengan sifat sama Allah? Sifat Allah bersifat sama. Okey. Hukumnya di dalam perbualan nombor 7 ni, okey, kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Allah yang Maha mendengar akan setiap sesuatu dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Kita wajib pertama, kita wajib beriman tu, kita kena percayalah Allah tu boleh dengar. Allah tu boleh dengar semua sekali. Bila kita dah percaya, kita kena jagalah apa kita cakap, apa yang kita rasa dalam hati, apa yang kita fikir, semua kena jaga supaya tak mendatangkan kemurkaan Allah. Sebab Allah tahu. Kalau manusia tak tahu, Allah tahu. Okey. Kemudian kita pergi kepada muka surat 71, iaitu dalil nakli dan dalil akli. Ini memang tiap-tiap tahun kita jumpa dalil dua jenis. Dalil nakli daripada ayat Al-Quran atau hadis, dalil akli daripada akal fikiran, apa yang kita tengok, apa yang kita nampak. Okey. Dalil nakli Allah bersifat sama terdapat dalam surah Al-Baqarah. Potongan ayatnya, wallahu sami'un alim, maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Allah dengar, Allah tahu setiap masa. Okey, dalil akli Allah bersifat sama. Apa bukti yang dapat kita fikirkan tentang Allah bersifat sama? Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Allah tu maha sempurna. Tak ada apa yang dapat mengatasi kesempurnaan Allah. Jadi mustahillah salah satu sifat mendengar. Mustahil Allah tu tak dengar. Jadi itu yang kita dapat fikirkan, bukti bahawa Allah itu bersifat sama, tiada batasan, tidak memerlukan sebarang bantuan. Okey, itu sedikit tentang pelajaran kita pada hari ini. Saya ringkaskan sahaja. Okey, kita sama-sama doa supaya wabak COVID-19 ni berlalu pergi dan kita dapat sama-sama belajar balik di sekolah, dapat belajar dengan lebih elok. Untuk tugasan hari ini, awak kena sediakan satu buku tulis untuk pendidikan Islam. Kita pakai satu sahaja buku tulis. Okey, buat macam biasa seperti kita di kelas, garis tepi dengan kemas hari dan tarikh. Kemudian tajuknya ialah tajuknya tadi Allah bersifat sama. Buatkan nota. Yang pertama, pengertian Allah bersifat sama. Yang kedua, hukum beriman. Dan yang ketiga, dalil Allah bersifat sama. Nak dapat dekat mana? Okey, tengok semula tadi muka surat 69. Okey, 69. Okey, ini tajuk. Allah bersifat sama, tajuk dia. Salin. Kemudian tengok pada perbualan di kotak nombor 6. Ini ialah maksud Allah bersifat sama, tulisan yang warna merah. Okey. Kemudian poin kedua untuk nota awak, hukum beriman dengan Allah bersifat sama dalam kotak yang ketujuh ni.
kita wajib beriman sampailah kepada hati kita ni, tulisan yang warna merah. Okey. Kemudian untuk dalil nakli di sini. Dalil nakli Allah bersifat sama. Ini ayatnya, ini maksudnya. Kemudian dalil akli Allah bersifat sama. Ini dia. Dua kotak ni. Tujuannya supaya awak sama-sama membaca kandungan pelajaran dengan baik. Melalui salah satu cara kita belajar ialah melalui pembacaan. Orang yang banyak membaca tu orang yang berilmu dan dia akan pandai. Okey. Sekian sahaja, diharapkan siapa yang dah siap tugasan boleh hantar dalam bentuk gambar. Hantar gambar tu kepada saya untuk saya semak dan saya catatkan yang awak dah siap buat kerja. Tahniah kepada yang selalu bagi komitmen yang bagus. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.